KPM. Didik TV KPM. Alahai, macam mana ni? Ya Allah, susahlah kena banjir macam ni. Barang semua rosak. Apa semua rosak? Tak sukalah macam ni. Aduh, apalah ujian macam ni. Tak suka betul. Allahu Akbar. Assalamualaikum, Syafiqah. Salam, Ustaz. Kenapa termenung je? Ustaz, saya ni ditimpa musibah banjir, Ustaz. Semua barang rosak ni. Oh, itulah apa yang berlaku tu semua tu takdir daripada Allah SWT. Ustaz harap Syafiqah sabarlah. Saya cuba, Ustaz. Saya cuba bersabar. Okey, Syafiqah nak dengar tak beriman tentang qada dan qadar? Oh, beriman dengan qada dan qadar. Oh, menarik juga tu, Ustaz. Mudah-mudahan bila Syafiqah dengar, kot boleh tenang-tenang insya-Allah. Boleh, insya-Allah. Okey, nanti kawan-kawan saya akan tolong Syafiqah makan barang. Okey, kalau Syafiqah dah okey nanti jom ke kelas saya. Oh, okey, boleh, Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Insya-Allah nanti saya nak join juga kelas Ustaz. Okey, insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Didik TV KPM fi slot menengah rendah al-yawm. Insyaallah al-yawm sanata'allam anil usuluddin tingkatan 3 fil mawdu' al-iman bil qada wal qadar. Wa ma'ana fi studio al-an Ustaz Ahmad Shah bin Abdul Rani min SAM Sungai Selisik Kuala Kubur Baru Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kaifa haluki? Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair aidan. Alhamdulillah Ustaz, sekarang bukan kita berdua sahaja di studio, bahkan kita ada bersama dengan kita murid-murid di atas talian yang mungkin Ustaz boleh perkenalkan mereka. Okey, insya-Allah. Okey, insya-Allah pada hari ini bersama-sama murid-murid saya di Sekolah Agama Menengah Sungai Selisik. Okey, kita ada yang pertama Anis Asmira, tambah sikit. Ahlan Anis. Okey, yang kedua kita ada Nurin Izzati. Ahlan Nurin. Okey, yang ketiga kita ada Muhammad Izzuddin bin Syahili. Dua-dua Izzuddin. Oh, masya-Allah, Izzuddin. Okey, dan peserta yang keempat Muhammad Izzuddin bin Syamsul Azman. Izzuddin Syamsul. Masya-Allah, itu dia murid-murid kita yang sangat bersemangat. Hari ini kita nak belajar tentang usuluddin dengan topik kita beriman kepada qada dan qadar. Ustaz, apa kaitan gimmick tadi dengan topik kita pada hari ini, Ustaz? Okey, gimmick tadi tu untuk kita cerita tentang rukun iman yang ke-6, Syafiqah. Di mana rukun iman yang ke-6 adalah beriman kepada qada dan qadar. Maksudnya setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah dan pasti ada jawapan yang Allah selitkan dan hikmahnya, insya-Allah. Baik, pasti ada hikmah dan jawapanlah ataupun kebaikan yang Allah nak berikan setelah itu. Betul, jadi Ustaz, mungkin kita boleh mulakan kelas. Saya serahkan kepada Ustaz. Okey, syukran jazilan Syafiqah. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaifa halukum jami'an? Bi khair insyaallah. Kaifa hadzal yawm? Sanadrus ma'ana fi maddah usuluddin fi tahtal mawdu' al-iman bil qada wal qadar, insyaallah. Ataupun tajuk kita pada hari ini, kita akan mengupaskan dan membincangkan tentang tajuk beriman dengan qada dan qadar. Okey, murid-murid semua sudah sedia? Okey, semua sudah sedia. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, kalau dah sedia kita akan pergi kepada takrif. Ya Syafiqah, setiap subjek tajuk dia ada takrif yang perlu kita selesaikan. Okey, yang pertama kita pergi lihat kepada takrif al-qada di sisi Asy'ariyah dan Maturidiyah
manakala qadar juga di sisi Asy'ariyah dan Imam Maturidiyah. Siapa Imam Asy'ari dan Maturidi ini? Kedua-dua imam ini adalah imam dalam Ahlussunnah wal Jamaah yang membincangkan tentang tajuk tauhid. Seperti mana yang kita maklum, qada dan qadar ini adalah satu perkataan yang tidak boleh berpisah, Syafiqah. Kalau ada qada, mesti ada qadar. Maksudnya apa? Menurut ulama, qada dan qadar ini dia saling seiring. Maksud dia qada ini dia seperti tapak bangunan, okey. Manakala qadar ini ialah binaan yang dibuat di atas tapak itu. Sebagai contoh, kalau kita lapar, lapar itu qadar. Lapar itu qadar. Okey. Jadi kita perlu makan untuk mengurangkan lapar itu, iaitu dia pergi kepada qada. Kena usahalah untuk cari makanan dan sebagainya. Itu. Maksudnya gitu. Okey, walau bagaimanapun dalam buku teks kita yang telah diajar oleh sekolah-sekolah agama bantuan kerajaan seluruh Malaysia, takrif qada dan qadar ini diceritakan daripada Imam Maturidiyah dan Imam Asy'ari. Jom sama-sama kita lihat kepada maksud qada di sisi Imam Asy'ari, iaitu iradah Allah Ta'ala al-asya' fil azali ala ma hiya alaihi fi ma la yazali. Okey, manakala qadar di sisi Asy'ariyah, ijadullah Ta'ala al-asya' ala qadar maksusin wa wajhi muayyan iradihi ta'ala. Okey, kita pergi pula kepada maksud qada di sisi Imam Maturidi. Qada di sisi Imam Maturidi ialah ijadil asya' ala hasbu ilmihi fil azali. Manakala qadar di sisi Maturidiyah, iaitu ilmu Allah Ta'ala azalan bi kulli makhluq was sifatihi. Okey, murid-murid semua okey? Jadi adik, kalau kita faham, insya-Allah okey Ustaz. Okey. Saya ulas sedikitlah. Okey, masuk qada di sisi Imam Asy'ariyah iaitu iradah Allah. Mana iradah? Iaitu Allah berkehendak. Maksud kehendak Allah Taala ke atas sesuatu sejak azali lagi. Okey. Dan ala mahya alaihi fi ma la yazal, maka dia tidak berubah. Macam saya cakap tadi tu, maksudnya Syafiqah perempuan, saya lelaki, so itu qada. Itu tapak tak berubah dah. Siapa yang berubah tu dia masalah. Okey. Berubah masalah. Berubah Okay, tu masalah. Okey, manakala qadar di sisi Imam Asy'ariyah iaitu ijadullah. Allah menjadikan asya' ke atas sesuatu itu qadar maksus. Maksudnya sesuatu yang telah ditetapkan dengan gambaran dengan gambaran Allah. Maksudnya Allah meletakkan sesuatu itu. Okey, manakala di sisi Imam Maturidi, qada pula adalah ijaduhu asya', iaitu Allah menjadikan sesuatu itu dengan ilmu ni sejak azali lagi. Manakala qada di sisi Imam Maturidi, ilmu Allah Taala sejak azali bikuli dengan setiap makhluk wasifatihi. Maksudnya Syafiqah, kedua-dua imam ni dia sebenarnya sama saja. Apa yang membezakan iaitu dia terbalik. Maksudnya qada di sisi Imam Asy'ariyah adalah dia binaan. Manakala di sisi Maturidi pula adalah tapak. So dia cuma slash, tapi maksudnya tetap sama. Maknanya kita boleh pegang bahawa kalau al-qada itu adalah ketetapan daripada Allah sejak azali. Sejak azali lagi. Sejak azali. Takkan berubah lah Ustaz? Tak berubah. Tak berubah. Okay, maksudnya baik. Setiap apa yang berlaku adalah Allah yang tentukan, dan manusia berusaha untuk merubah dengan qada. Dengan qada. Dengan itu maksudnya. Okey, sebelum murid-murid okey ke ni? Okey kan adik? Boleh faham? Okey, bagus. Itulah kalau Syafiqah nak tahu kan, tauhid ni dia dibentang daripada syarah Jawharah Tauhid tu. Kalau kita tengok buku tu memang agak menggerunkan lah. Tapi dah sudah diringkaskan Ustaz. Diringkaskan insya-Allah murid-murid kita pun hebat-hebat insya-Allah. Bakat-bakat ulama insya-Allah. Okey, kalau betul ulama ke tak ulama, kita cek melalui PBD, boleh Syafiqah? Boleh sangat Ustaz. Okey, kalau macam tu. Okey, murid-murid ready? Okey, bersedia adik? Sedia? Okey, semua dah anggut Ustaz. Musta'id insya-Allah. Musta'idun insya-Allah. Okey, kalau bersedia kita tengok. Okey, kita lihat Azni Azmira. Angkat tangan Azni Azmira.
Okey Azni, tengok uktub kalimah sahih lil bayanat sahihah wa kalimah khata' li bayanat khati'ah fi ma yati. Okey, maksudnya awak kena kata sahih pada kalimat yang jawapan betul dan khata' pada jawapan yang salah. Okey, soalan yang pertama al-awwal. Okey. Al-qada' indal maturidiyah hiya iradah Allah Ta'ala al-asya' fil azali ala ma hiya alaihi fi ma la yazal. Sahih atau khata' ya Azni? Otak ya Ustaz. Khata'. Okey, ahsanti. Ahsanti. Okey, mumtazah insya-Allah. Mumtaz. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Harap sedia Izzuddin Syahili. Angkat tangan. Okey. Okey, Izzuddin. Okey, Izzuddin, as-soal tsani. Qadar indal maturidiyah huwa ilmu Allah Ta'ala azalan bi kulli makhluk wa sifatihi. Sahih atau khata'? Sahih Ustaz. Sahih. Sahih atau khata'? Fikir okey? Sahih Ustaz. Okey. Okey, jawapan dia sahih. Masya Allah. Anta mumtaz. Okey. Mumtaz. Wa soalu akhir. Wa soalu akhir insya-Allah. Izati insya-Allah. Okey. Okey, Izati, as-soalu salis. Al-qada' indal ash'ari hiya ijadihi asya' ala hasbu ilmihi fil azali. Sahih atau khata'? Otak Ustaz. Khata'. Okey, jawapan dia betul. Okey. Mumtaz semua. Mumtaz insya-Allah. Mumtazun insya-Allah wa najihin insya-Allah. Okey, Ustaz nak berikan ganjaran berapa Ustaz? Berapa bintang kepada mereka ni? Okey, kalau saya Arab sebut miyah-miyah. Oh, miyah-miyah. Miyah-miyah tu 100% insya-Allah. 100% untuk murid-murid kita yang sangat-sangat hebat dalam tarian, masya-Allah. InsyaAllah. Jadi Ustaz, Ustaz ada nak bincang jawapan sedikit ke secara ringkas? Okey, kebiasaannya untuk tingkatan 3 ni, untuk tingkatan 3 ini dia banyak soalan objektif Syafiqah. Oh. Tak semestinya kita kena hafal buta-buta. Kita kena faham juga supaya tidak terkeliru trik soalan. Okey. Dan saya difahamkan kalau sahih tu dia kena tulis betul-betul sahih. Dia tak boleh jadi sahihah. Oh. Kalau tulis sahihah nanti dia jadi salah. Kalau tidak so je? Sok pun salah. So murid-murid kena peka dan dengan kena peka di atas arahan yang diberikan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ta'rif al-qada' dan qadar di pandangan sisi al-asy'ariyah dan juga al-maturidiyah. Jadi sekarang ini mungkin kita nak berehat seketika Ustaz. Boleh, kita kembali dalam selepas ini dalam Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan antum ma'ana fi slot menengah rendah Didik TV KPM. Al-yawm nata'allam 'anil usuluddin tahta al-mawdu' al-iman bil qada' wal qadar. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini apa yang kita nak faham tentang qada' dan qadar? Persilakan. Okey, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk segmen seterusnya ini kita akan berbincangkan tentang dalil nakli dan akli Syafiqah. Okey, dalil. Dalil nakli dan akli tentang beriman dengan qada' dan qadar insya-Allah. Baik. Okey, murid-murid mari kita lihat. Okey. Okey, sebelum itu mukadimah hukum al-iman bil qada'i wal qadar wajib ala kulli mukallaf li'annahu rukni min arkanul iman al-sittah. Maksudnya sebagai seorang mukallaf wajib kita beriman kerana beriman dengan qada' dan qadar termasuk dalam rukun iman yang ke-6. Okey. Dalilnya adalah An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sa'ala Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iman qala fa akhbirni anil iman faqala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi ruwahu Muslim.
Syafiqah pernah dengar dalil tersebut? Kalau saya ingat Ustaz, ni dalil yang utama jugalah Ustaz dalam 40 Ya. hadis pilihan kan? Ya, betul. Dalam hadis 40. Baik, Okey. baik. Sebelum saya menjelaskan tentang makna dalil nakli tersebut, saya nak minta seorang murid untuk membacanya. Boleh? Boleh sangat Ustaz. Persilakan, siapa Ustaz nak pilih ni? Okey, saya pilih yang atas sekali. Saya pilih Izzati. Izzati. Tafaddali ikra lil dalil nakli. Tafaddal. لو لم يكن شيء من حوادث موجودة بخلق الله تعالى وقدره لما أتصف إذا بكل صفات كما ولا كان ذلك بتأثير ما استقل من غيره وهو محال كما قد علمته سابقا بالدليل النقلي Izzati. قاطع. Izzati baca dalil nakli. Wah, advance ni. Dalil yang Okey. saya baca tadi. Baca dari nakli dah terlebih dahulu. Okey, mana tak ukhra? Nakli dulu. Nakli. An Umar. Okey. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال فأخبرني عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره رواه مسلم. Aywa, syukran jazilan Nurin Izzati. Okey. Mumtaz bacaan dia. Baik. Bagus. InsyaAllah. Okey, saya terangkan. Okey, dalil nakli berkenaan tentang beriman dengan qada dan qadar, iaitu dari yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah berkata, Sa'ala Jibril, telah bertanya Jibril, malaikat Jibril ke atas Rasulullah, ya Rasulullah, katakan kepadaku tentang iman. Maksudnya Jibril dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah iman? Maka Rasulullah pun berkata, beriman itu adalah yang pertama beriman kepada Allah, kedua beriman kepada para malaikat, yang ketiga beriman kepada para kitab, kitab. Okey, yang keempat beriman kepada para rasul, yang kelima beriman kepada yaumul akhir, iaitu hari akhirat. Yang keenam tu Syafiqah. Tajuk kita hari ni. Tajuk kita hari ni iaitu beriman dengan qada khairihi, baik maupun syarrihi, buruk, yang telah Allah tetapkan. Sebab tu kita lihat kepada gimmick awal tadi tu kan. Kalau setiap macam Syafiqah rumah banjir tadi. Ya. Okey, khairihi ke syarrihi tu agak-agak? Saya rasa syarihi kan, kita rasa sedih, rasa macam benda tu tak patut boleh timpa kan. Itulah. Habis sedangkan kalau kita beriman kepada qada dan qadar, qadar, insya-Allah jiwa kita akan tenang, dan kita kena percaya bahawa setiap apa yang Allah turunkan itu ada hikmah yang tersembunyi, insya-Allah. Masya-Allah. Okey. Subhanallah, kalau kita belajar tentang hadis ni, masya-Allah, banyak ustaz belajar kan Ustaz kan? Insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, ustaz boleh teruskan? Okey. Murid-murid boleh faham maksud dia, maksud hadis, okey? Boleh faham adik? Okey, alhamdulillah. Okey, kalau faham, kita nak kukuhkan lagi tentang beriman dengan qada dan qadar ini, Syafiqah kan? Baik. Kita akan pergi kepada dalil akli. Okey. Kita lihat dalil akli yang Izzati terlajak tadi tu. Okey, tak apa. Bagus. Okey, kita teruskan dalil akli. Dalil akli ni dia maksudnya dalil akal, Syafiqah. Dalil akal. Nakli itu dalil yang bermasdar ataupun bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kan? So, dalil akli yang pertama iaitu iza law lam yakun syai'in minal hawadis mawjudah bi khalqillahi ta'ala wa qadarihi lima ittasafa iza bi kulli sifat kamalin wala kana zalika bi ta'sir mustaqil min ghairi wa huwa muhal kama qad almatihi sabiqan bidalil nakli al-qati' wa huwa qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Sadaqallahul azim, surah Al-Furqan. Maksud dia Ustaz? Saya nak tahu juga maksud dia tu. Tapi sebelum kita pergi maksud dia, kita suruh murid-murid kita baca dulu. Ya, boleh saya nak dengar juga. Okey, siapa yang nak baca tu ataupun ustaz pilih?
Okey, tadi Izzati dah terlajak tadi. Okey, saya pilih Izzuddin. Izzuddin. Okey, silakan Izzuddin Syahili. Okey, tafadhal ya Izzuddin. Iqra. Ya Ustaz. إذا لو لم يكن شيء من الحوادث الموجودة بخلق الله تعالى وقدره لما تصف إذا بكل صفات الكمال ولكان ذلك بتأثير مستقل من غيره وهو محال كما قد علمته سابقا بدليل النقل القاطع وهو قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق كل شيء فقدره تقديرا Surah Al-Furqan ayat 2. Okey, syukran jazilan li Izzuddin Syahili. Ya Ustaz, macam mana kita nak jelaskan? Peserta khutbah sekolah saya tu. Khutbah patutlah. Bacaannya pun jelas. Okey. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, dalil akli ini iaitu kita membincangkan tentang logik akal, okey, tentang logik akal untuk kita memfokuskan ataupun menjelaskan secara terperinci maksud beriman dengan qada dan qadar itu. Okey, iza law lam yakun, sekiranya jika tidak berlaku sesuatu itu, okey, minal hawadis, daripada perkara yang baharu maujud dengan ciptaan Allah Taala wa qadarihi, dan kekuasaannya, lima ittasafa iza, dan menyifatkan bahawa dengan tiap-tiap sifat itu kamalin. Syafiqah mesti tahu maksud kamalin kan? Kamalin sempurna. Sempurna. Maksudnya beriman dengan qada dan qadar ini maksudnya kalaulah kita tidak percaya bahawa setiap yang baik dan buruk itu ada hikmah dia, pasti ada tujuan yang Allah sembunyikan. Okay? Kalau kita tak percaya, kita akan berkatakan bahawa Allah tidak memiliki sifat yang kamal. Maksudnya setiap apa yang berlaku ada baik dan buruknya, menunjukkan bahawa Allah itu sifat sempurna. Dia yang tahu terbaik lah. Maksudnya apa yang berlaku itu lima ittasafa, menunjukkan menyifatkan bahawa setiap kesempurnaan sifatnya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sambung. Walakanna zalika, dan tetapi kesan mustaqil min ghairiha, yang berlaku itu muhalun, okey, adalah satu petanda kama qad ilmatihi, okey, yang melengkapi ilmu hanya Allah saja yang tahu. Maksudnya kita sebagai hamba, okey, apa-apa pun yang berlaku kita tidak perlu persoalkan. Sebab apa? Kama qad ilmatihi minallahu ta'ala sabiqan bidalil, yang telah dijelaskan secara terperinci pada dalil nakli yang qati'. Yang qati' ni yang tetaplah, yang tepat. Seperti mana firman Allah Taala dalam surah Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah telah mencipta segala sesuatu, faqaddarahu taqdiran, maka itulah qadar dan takdir yang Allah tentukan kepada semua makhluknya. Masya Allah. Jelas Ustaz, jelas. Jelas ke? Jelas insya-Allah. Okay. Saya tak faham ni. Okey. Dari nakli dah, dari nakli dengan akli sudah. Apa kata kita nak buat seterusnya Ustaz? Dengan murid-murid kita. Okey, insya-Allah. Okey, murid-murid faham okey? Okey. Alhamdulillah. Maksudnya setiap apa yang berlaku itu pasti ada hikmahnya. Kan? Jelas. Pasti ada hikmahnya, dan Allah menurunkan di bumi ini bermacam-macam, berbagai-bagai. Macam contohlah, kawan saya itu ada beritahu saya kan. Okey, bila dia sampai dekat rumahnya ada barang. Okey. Okey, bini dia order Shopee. Tapi yang bayar suami dia. Isteri dia order, suami tukang bayar, kan. Bila suami bayar, maka kalau kita faham konsep qada dan qadar, kita redha lah. Kita redha, dan pasti ada hikmah. Pasti dua jantina ni pasti tidak akan sentiasa
pasti ada satu dua dia. Dia kalau perbezaan lah orang kata. Perbezaan. Kalau lelaki dengan dua-dua tu sama-sama, masalah juga tu. Betul. Okey, jelas Ustaz? Jelas, okey. Okey, kalau jelas kita pergi kepada aktiviti seterusnya. Hal musta'id insya-Allah murid-murid. Musta'idun. Okey, good. Alhamdulillah. Okey Ustaz, mungkin kita boleh teruskan Ustaz? Okey. Okey, tadribat wa tamrinat, aktiviti pengukuhan dan latihan. Imla al-firaghat. Okey, imla al-firaghat atiyah bi ikhtiyar ijabah sahihah ma baina qausaini. Imla tu isikan tempat kosong dengan berikut dengan jawapan yang betul baina qausain. Qausain tu yang dalam kurungan itu. Okey, siapa tadi yang belum jawab lagi soalan? Irfan ya dah. Izzuddin seorang lagi Ustaz. Izzuddin Syamsul ya Ustaz? Izzuddin Syamsul. Awak nyorok ya. Okey Izzuddin. Okey, soalan awal. Hukmul iman bil qada wal qadar firaghat ala kulli mukallaf. Firaghat tempat kosong lah. Okey, ma ijabah mubah, wajib was sunnah. Tafaddal ya Izzuddin. Hukmu al-iman bil qada wal qadar wajib ala kulli mukallaf Ustaz. Aywa, ahsanta. Okey. Mumtaz. Okey, hukum beriman dengan qada dan qadar adalah wajib. Mubah, bukan harus, bukan sunnah. Okey, Syafiqah ya. Okey, soal tsani. Soal tsani azni asbira, okey? Okey, Azni. Okey, Azni, al-iman bil qada wal qadar min arkanul iman. Okey, firaghat. Ma ujibu. Tafaddal. Al-imanu bil qada wal qadar min arkani al-iman as-sittah. As-sittah. Aywa, ahsanti. Enti mumtazah insya-Allah. Okey, soal akhir insya-Allah. Soal akhir kita bagi Izati lah. Boleh Ustaz, boleh. Okey Izati. Okey Izati. Asal salis ad-dalilun naqli hadis firaghat. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan, antum ma'ana fi Menengah Rendah Didik TV KPM. Al-yawm nata'allam 'anil usuluddin tingkatan 3 fil mawdu' al-iman bil qada' wal qadar. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar lebih lanjut mengenai dengan beriman kepada qada' dan qadar? Persilakan. Okey, syukran jazilan Syafiqah. Ayuha al-mustami'un al-kiram. Okey, untuk segmen yang seterusnya ini, okey, insya-Allah saya akan menjelaskan tentang hikmah. Al-iman bil qada wal qadar. Maksudnya kita dah pergi kepada ta'rif tadi, Syafiqah kan? Ta'rif, lepas tu kita dah pergi kepada dalil. Okey, dan seterusnya kita akan pergi kepada hikmah beriman dengan qada dan qadar. Sebenarnya dah banyak hikmah dia. Tapi hari ini saya sempat menyediakan 4 sajalah. Dan insya-Allah 4 yang saya bawakan ini murid-murid boleh hafal dan dapat ambil dengan baik insya-Allah. Okey. Sebelum saya cerita tentang hikmah-hikmah ni Syafiqah, okey, saya nak minta contohlah saya ingat. Okey murid-murid, sebelum ustaz ceritakan tentang hikmah ni, okey, tadi pada awal tadi kita dah tengok Syafiqah, saudara Syafiqah kita rumahnya banjir. Ya. Okey, saya nak minta murid-murid juga mendatangkan satu contoh. Apa lagi musibah yang boleh berlaku. Okey. Tapi kali ini ustaz tak nak sebut. Ustaz nak volunteer. Siapa boleh kongsikan kepada kita semua tentang apa musibah yang berlaku. Okey. Siapa nak kongsikan boleh angkat tangan? Baik, insya-Allah. Siapa dahulu? Okey, silakan Izzuddin Syamsul. Alright. Okey. Tafadhal, boleh kat mic. Kematian Ustaz. Ya? Kematian Ustaz. Kematian. Gerun dia. Okey, syukran. Okey, saya nak semua sebut ni. Okey, seterusnya. Siapa nak datangkan contoh yang lain? Siapa nak jawab? Siapa nak angkat tangan? Cepat-cepat. Okey, silakan. Tafadhali. Tafadhali Zati. Izzati. Gempa bumi Ustaz. Gempa bumi. Okey. Okey, seterusnya. Siapa? Seterusnya. Siapa nak angkat tangan? Okey. Izzuddin. Okey, Izzuddin Syahili, tafadhal. Tsunami Ustaz. Tsunami. Okey. Di mana kita pernah mengalami semuanya insya-Allah. Ya. Okey. Setiap yang berlaku macam tadi banjir dan apa yang murid-murid sebut tadi,
pasti ada hikmah dia yang Allah selitkan di situ. Okey, dan antara yang kuat yang kita perlu beriman kepada qada dan qadar. Okey. Okey, sebelum saya minta hikmah daripada murid-murid, okey, saya nak ceritakan dulu. Okey, hikmah kita tengok. Murid-murid kita boleh tengok kepada slide insya-Allah. Hikmah al-iman bil qada'i wal qadar al-awwal ziyadah yakin. Ziyadah yakin li kudrah Allah Ta'ala wa masyaitihi. Maksudnya ziyadah yakin. Ziyadah ini menambahkan keyakinan li kudrah Allah, untuk kekuasaan Allah wa masyaitihi, dan kehendaknya. Apa yang berlaku itu semuanya datang daripada Allah. Okey, kalau kita redha, kita yakin apa yang telah Allah jadikan, insya-Allah. Okey, wasani taslim war ridha bil qada wal qadar. Taslim tu menerima. Menerima dengan redha dengan qada dan qadar yang ditimpakan. Okey. Macam tadi kan, macam Syafiqah tadi banjir kan. Mana dah tahu kan, di situ mengeratkan hubungan satu rahim ke, kan, ada jiran-jiran dengan saudara tolong. mara, Hidup dah 10 tahun tapi tak kenal pun kan. Kan? Betul juga, jadi bila kan? berlaku tu orang tolong menolong, nampak kan. Lepas tu mungkin ada bantuan daripada mana-mana pihak. Maksudnya apa, setiap yang jadi tu ada hikmah dia. Ada sesuatu yang Allah nak sampaikan Allah kepada nak diri kita sampaikan. Dan kita kena redha. Okey, wasalis. Boleh Okey, boleh. Okey. Yang salis, al-iman bihima la yuaddi ila tawakkul wa takasu wal ma'asi. Maksudnya keimanan kita ni la tuaddi ila tawakkul. Okey, maksudnya tidak menunjukkan ke atas, okey, tawakul, bertawakal, wa takasul, dan kemalasan dan ma'asi. Maksud dia kita tidak berserah bulat-bulat saja, Syafiqah. Tidak berserah bulat-bulat saja, wa takasu, dan bukan menyebabkan kita malas untuk melakukan apa-apa, takut menerima dugaan, cabaran dan sebagainya. Okay? Dan juga bukan sebab kita membuat maksiat. Maksudnya saya buat maksiat kerana apa? Allah dah tentukan, tak boleh lah macam tu. Maknanya kalau contoh ditimpa banjir ke apa, jangan tinggalkan solat lah contoh, Ustaz, kan? Kena juga laksanakan perintah Allah. Walaupun apa musibah yang berlaku, bukan kita meruntuhkan keimanan kita, malah kita menambahkan keyakinan kita lagi. Itu maksudnya yang Allah nak sampaikan. Baik. Okey, wa akhiran minal hikmah bil qada wal qadar, iaitu tawakkul ala Allah Ta'ala fima yakdihi Allah Ta'ala. Maksudnya bertawakallah kepada Allah, kan, di atas apa yang Allah telah utuskan. Maksudnya kalau apa-apa yang berlaku ke atas kita, banjir ke, macam tadi kawan murid-murid sebut kematian, jauh betul murid kita punya. Lepas tu ada yang kata gempa bumi. Okey, semua itu kita serah takdir kepada Allah. Allah yang menentukan segalanya. Okey, dan pasti ada hikmah dan juga jawapan yang terselit di situ, insya-Allah. Itu maksudnya. Cuma dia perlukan kesabaran lah, Ustaz. Sebab nak capai, nak dapatkan hikmah tu, dia mungkin ambil masa yang lama. Tetapi disebabkan keyakinan yang kita ada tu, insya-Allah akan tempuhi orang kata jangka masa untuk dapat hikmah tu dengan baiknya lah. Ya, betul. Okey, Ustaz, boleh teruskan? Macam orang dia menggali lah nak cari belian kan. Dia gali sampai 10 kali, belian tak keluar-keluar. Lepas tu dia give up. Padahal kali yang ke-11 tu belian tu. So apa yang Allah nak masukkan? Maksudnya Allah nak masukkan kita kena sentiasa berusaha. Macam murid-murid belajar siang dan malam kan. Tak skor A juga. Okay. Mungkin dia belajar tu 2 hari ataupun nak musim peperiksaan, Syafiqah, kan. Okay. Mungkin Allah nak kata apa? Allah nak kata perlu berusaha lebih supaya A itu akan datang juga, insya-Allah. Okey, Ustaz, kalau contoh kan, saya nak tanya juga, apakah antara contoh-contoh bagaimana langkah kita untuk menerima segala takdir, qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Okey. Yang pertama, kita percaya bahawa qada dan qadar tu pasti, sebab dia termasuk dalam rukun iman yang ke-6. Al-iman, rukunul imanu sittah, yang ke-6. Okey. Dan yang kedua, kita bincang tentang hikmah.
Sebab tu saya kaitkan hikmah. Maksudnya kalau kita percaya setiap yang berlaku ada hikmah dia, pasti manusia akan berlapang dada dan sebagainya. Ataupun yang ketiga, kita boleh tambahkan amalan, membaca Al-Quran. Macam pengalaman saya di Mesir dulu, Syafiqah kan. Pengalaman saya di Mesir dulu, saya belum pernah dengar lagi di Mesir ada ada hospital Tanjung Rambutan. Ataupun hospital gila, tak pernah. Belum pernah dengar lagi. Sebab apa? Masyarakat Mesir ni dia mengamalkan bacaan Al-Quran bila-bila mana, dia menundi dalam bas dan sebagainya. Maksudnya redha dan sentiasa mengamalkan perkara yang sepatutnya untuk percaya kepada qada dan qadar itu. Saya tertarik dengan apa yang Ustaz sampaikan. Maknanya antara langkah yang boleh kita buat kan, kalau kita menerima segala kesusahan ataupun keburukan dalam kehidupan kita, kena yakin satu perkara. Allah kata dalam Al-Quran, Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang itu melebihi kemampuan dirinya. Jadi kalau dia yakin, dia usaha, dia bukan saja berserah begitu sahaja, insya-Allah akan ada jalan Allah akan buka untuk dirinya, insya-Allah. Jadi Ustaz mungkin nak tambah apa? Ya, still ibadah dan still berdoa supaya apa yang berlaku itu Allah ringankan, insya-Allah. Itu dia. Jangan tinggal solat, jangan tinggal doa, jangan tinggal hajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amat simple, Syafiqah, baca dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah kami sembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. So, tak ada jalan lain. Kalau apa yang berlaku kepada kita, apa yang berlaku negatif sebagainya, berdoa kepada Allah, ada jalannya, insya-Allah. Okey, itu dia penjelasan mengenai dengan hikmah kita beriman kepada qada dan qadar. Dan saya harap murid-murid yang sedang mendengar dalam talian dan juga di rumah ataupun di mana-mana sahaja anda berada, anda bukan sahaja hafal, bahkan memahami apa yang disampaikan oleh setiap poin-poin hikmah tersebut. Jadi sekarang ini mungkin al-an nastarih qalilan wa sawfa naltaqi ba'da qalil. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Okey, insya-Allah. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan, antum ma'ana fi slot menengah rendah Didik TV KPM. Al-yawm nata'allam 'anil usuluddin tingkatan 3 fil mawdu' al-iman bil qada wal qadar, wa ma'ana Ustaz Ahmad Shah bin Abdul Rani. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini apa yang kita nak jelaskan kepada murid-murid kita? Persilakan. Okey, syukran jazilan Syafiqah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ayuha al-mustami'un al-kiram. Okey, insya-Allah untuk yang terakhir ni, insya-Allah okey, lebih kepada refleksi ataupun rumusan tentang tajuk al-iman bil qada wal qadar, bab tauhid usuluddin tingkatan 3, insya-Allah. Maknanya dengan beriman qada dan qadar tu saya nak tahu juga Ustaz pengajarannya daripada kita beriman kepada qada dan qadar. Okey. Sebelum pengajaran daripada saya, apa kata kita dengar murid-murid kita dulu? Okey, boleh. Okey. Kita dengar murid-murid kita seorang dua lah, insya-Allah. Dua orang lah. Siapa yang nak berikan pengajaran yang pertama? Okey, boleh angkat tangan. Tafadhal. Ada siapa? Apa pengajaran rumusan yang dapat? Okey. Izzuddin Syahiri, tafadhal. Ya, Ustaz. Pengajaran yang kita boleh dapat daripada qada dan qadar ni adalah lebih banyak bersyukur, Ustaz. Sebab daripada firman Allah, dan segala nikmat yang ada padamu datang daripada Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Surah An-Nahl, Ustaz. Itu yang saya faham, Ustaz, daripada pengajaran ni. Subhanallah, bagi dalil terus, Ustaz. Bagi dalil terbaik. Bagi dalil terbaik. Kalah saya ni. Okey, sentiasa bersyukur, memang jawapan yang amat tepat. Alhamdulillah. Okey, kita dah dengar daripada kumbang kita nak dengar pula daripada bunga kita macam mana, insya-Allah. Mungkin Anis ataupun Izzati. Okay. Mungkin siapa nak berikan pengajaran? Okey, Izzati. Silakan Izzati. Tafadhali ya Izzati. Pengajaran dari apa yang saya dapat, qada dan qadar ni adalah kita untuk lebih redha kepada Allah, apa ujian yang Allah kasih kat kita. Dan
Allah akan menguji kita kalau kita mampu buat benda tu. Itulah daripada saya. Betul, Ustaz? Ya. Tapi dah sedih je dengar. Oh, sedih je dengar. Allah Insya-Allah. sentiasa menguji. Yelah tu, betul lah tu. Hidup sebagai remaja, sebagai dewasa, orang dewasa, orang tua dan sebagainya, hidup sentiasa diuji, kan? Jadi kalau kita kembali kepada beriman qada dan qadar, insya-Allah kita akan satu lapang, tenang, insya-Allah. Baik, itu dia pengajaran daripada murid-murid. Mungkin kita ada aktiviti sedikit, Ustaz, kita nak bagikan kepada insya-Allah. murid-murid kita. Okey. Ke murid-murid nak dengar pengajaran daripada saya dulu? Boleh, Ustaz, boleh, Okey, boleh. simple Boleh. je. Silakan, Pengajaran Ustaz. daripada saya, hidup ni janganlah terlalu kecewa. Okey. Jangan terlalu kecewa kerana dia ibarat macam hujan lebat, petir dan sebagainya. Kita nampak susah, betul tak? Tapi akhirnya Allah nak menghadiahkan kita sebuah pelangi yang cantik. Kan? Maksudnya apa? Setiap musibah yang berlaku, last sekali Allah akan hadirkan sesuatu yang manis untuk kita juga. Mana inna ma'an usri yusra. Setelah kesusahan pasti ada Ya. kesenangan. Jadi Ustaz, kita boleh berikan soalan kepada murid-murid kita? Okey, insya-Allah. Okey, soalan ni bentuk esei. Baik. Okey. Murid-murid boleh jawab dua kaedah. Okey. Antaranya murid-murid boleh saling lain laju tunjuk ataupun murid sebutlah, insya-Allah. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Al-tadribat wal tamrinat, aktiviti pengukuhan, insya-Allah. Ajib an jamil asilah. Al-awwal, arif qada indal asyairah. Arif qada indal asyairah. Okey. Jom sama-sama kita jawab, dan kalau dah siap boleh terus tunjukkan dekat atas. Boleh? Cuba tulis dengan selaju mungkin. Selaju mungkin. Dah ada jawapan, boleh terus tunjukkan dekat atas, dekat depan kamera. Kita nak tengok apakah jawapan adik-adik. Okey, tulis rasanya lama tu. Okey, untuk soalan pertama ni jawab pakai mulut dulu. Bolehlah. Okey, Izzati. Cuba Izzati. Jawapan saya, iradatullah ta'ala al-asya' fil azali ala ma hiya alaihi fi ma la yazal. Okey, Syafiqah ada semak tu kan? Betul tak? Betul, Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. enti mumtazah. Betul. Okey, ni saya nak tengok tulisan murid-murid kita pula macam mana. Okey, soalus sani. Bayyin al-qadar indal maturidiyah. Al-Maturidiyah. Dia sebenarnya Syafiqah kan, dia sebenarnya setiap soalan tu dia ada cara jawapan dia. Contoh kalau Arif, dia mesti nak jawapan tepat. Kalau Bayin, dia kena jelaskan, huraikan. Lepas tu macam uzkur, sebut. Poin pun okey. Okey. Dah siap, boleh tunjukkan? Siapa dah ready untuk soalan kedua? Bayin al-qadar indal maturidiyah. Okey, siapa boleh buka? Okey, silakan Izzuddin. Izzuddin Syamsul. Izzuddin Syamsul, tafadhal Izzuddin. Al-qadru inda maturidiyah wa alimullah ta'ala azalan bi kulli makhluk wa sifatih. Okey, Syafiqah ada Mungkin sebut betul, kan? Ustaz, betul lah. Okey, betul. Saya dengar sifati tu betul lah. Tahu dah. Dia sebab Maturidiyah ni poin nak ingat dia sifatihi tu. Sifatihi. Okey, Ustaz, soalan yang ketiga, Ustaz. Okey, soalan akhir. Uzkur isnain min hikmah al-iman bil qada wal qadar. Siapa nak jawab boleh angkat tangan, Ustaz. Okey, soalan satu-satu. Okey, Izzuddin. Uzkur wahidan dulu. Tafadhal. Okey Ustaz. Yang pertama, hikmah dia ziyadatul yakin liqadratillah ta'ala wa masyiatih. Okey, yang pertama tu tadi tu Syafiqah. Menambahkan keyakinan. Okey, yang kedua, hikmah yang kedua. Tafadhal ya Anis. At-taslim wa ridha bil qada wal qadar. Wah, simple. Baik. Okey, boleh. Betul Ustaz semua? Okey, betul. Mumtaz untuk semua adik-adik mumtaz. kita. Jadi Ustaz, sedikit rumusan secara ringkas untuk topik kita al-iman bil qada wal qadar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, secara rumusannya topik beriman dengan qada dan qadar ini adalah membicarakan tentang tiga sudut. Pertama tentang takrif, okey, daripada Maturidiyah dan Asy'ariyah. Yang kedua, murid-murid kena tahu tentang dalil. Ambil salah satu pun okey. Okey, lepas tu yang ketiga tentang hikmah. Baik. Okey, wa akhiran.
Wa akhiran daripada saya insya-Allah. Okey, ayuha al-mustami'un al-kiram an Abi Adarda radhiyallahu anhu qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yatlubu fi ilman salakallahu bi tariqan min turuqil jannah. Maksudnya daripada Abu Darda, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang memilih jalan menuju ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju ke syurga insya-Allah. Okey, syukran jazilan ala husni istima'ikum ad'ukum bil taufiq wan najah alaikum mumtazin wan najihin insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum Ustaz, saya nak tanya juga bagaimana dengan pentaksiran keseluruhan murid-murid kita hari ini? Pentaksiran keseluruhan murid-murid kali ini amat baik. Sebab murid-murid volunteer, batu murid-murid menjawab dengan tepat. Dan maksudnya murid-murid dia menyertai program aktiviti yang telah kita laksanakan insya-Allah. Alhamdulillah, mumtaz semuanya. Dan Ustaz, bagaimana pula dengan kalau contoh murid-murid kita nak cari sumber rujukan Ustaz? Okey, senang saja. Pergi ke Pelantar D5 KPM. Itu dia, Pelantar D5 KPM. Jadi terima kasih banyak-banyak Ustaz atas perkongsian pada hari ini dengan topik beriman kepada qada dan qadar. Terima kasih juga kepada semua murid-murid di atas talian dan juga semua yang sedang menonton kami hingga ke hujung siaran. Insya-Allah mudah-mudahan memberi manfaat. Kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.